Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, pembinaan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lundu bakal meningkatkan mutu perkhidmatan penjawat awam di peringkat daerah kepada komuniti dan penduduk setempat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pembinaan bangunan baru itu sangat diperlukan kerana ia seiring dengan pembangunan yang dialami oleh daerah Lundu. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada pihak perkhidmatan awam, lebih-lebih lagi Sidak di situ yang telah kerja kuat untuk sama-sama membangunkan pusat pentadbiran kita yang baru. Kita tahu Lundu berkembang dan juga pejabat daerah, kalau tak silap saya, numpang di dekat bangunan macam Dewan Suara Debah ya. Jadi sebabnya saya dah berunding Lundu untuk berkembang menjadi pusat yang agak strategik dalam pembangunan ekonomi Sarawak, khususnya dalam sektor pelancongan. Maka kita harus mempunyai pejabat kerjaan yang cantik dan baik dari sudut strukturnya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lundu pada Sabtu. Premier Sarawak menambah, bangunan itu akan menempatkan semua pejabat kerajaan di bawah satu bumbung supaya dapat bekerja dalam suasana yang kondusif. Sementara itu, pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki ketika berucap memberitahu bangunan itu kelak akan menjadi pusat sehenti bagi memberikan perkhidmatan kepada komuniti dan penduduk setempat. Bangunan pentadbiran yang akan kita binakan hari ini akan menjadi satu lagi bentuk branding yang telah dibuat oleh pihak kita, di mana kita selain menggelarkannya sebagai pejabat daerah, kita akan menggelarkannya sebagai pejabat pentadbiran, kompleks pentadbiran, di mana ianya akan dibuat dengan satu pendekatan integrated. Kalau boleh, bukan hanya menempatkan jabatan kerajaan negeri, tetapi juga federal office juga akan ditempatkan sama. Terutama sekali agensi-agensi yang strategik seperti Jabatan Kebajikan dan sebagainya, supaya rakyat akan mendapat perkhidmatan melalui one-stop center. Maknanya rakyat tidak payah lagi nak pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Apa-apa perkhidmatan yang nak diminta oleh rakyat kita pergi ke situ tempat saja. Sementara itu, dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak akan menjalinkan kerjasama dengan negara Indonesia untuk memelihara hutan paya bakau yang terdapat di Kepulauan Borneo. Katanya beliau telah melakukan perbincangan bersama dengan Konsulat Jeneral Indonesia dari segi pemeliharaan kawasan paya bakau dan penyimpanan karbon. Keduanya ialah kawasan ini ada mempunyai Ramsar, iaitu di hadapan Sematan, Sempadi. Ia adalah daripada kawasan Pantai Damai, iaitu daripada Sungai Tagak Air dan juga Salak River, ia terus ke kawasan ini. Jadi ini adalah satu kawasan ekosistem mangrove yang harus kita pertahankan di bawah Ramsar, dan ini akan mempunyai message yang clear to the world that we are conserving our environment. At the same time, mangrove ini adalah satu usaha kita untuk membuat kajian bukan saja dari sudut karbonnya, tetapi kegunaan yang dikeluarkan di mangrove, termasuklah apung. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu Sarawak juga telah menubuhkan Lembaga Pembangunan Sago dan Nipah bagi mengawal dan menguruskan kawasan hutan paya bakau di kawasan pesisir di negeri ini. Ini akan mengawal dan menguruskan kawasan mangrove kita di kawasan pesisir, yang di mana dia punya potential revenue. One is on the product in the mangrove area. Second is the carbon storage. Ini akan memberikan pulangan yang besar kepada dana kita, dan at the same time conservation effort.
dari sudut kawasan pesisir. Dan mangrove kita dari Kuching sampai ke Lawas. Berita seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak telah banyak membantu masyarakat yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, selain bantuan dari kerajaan, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Moden dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred juga turut banyak membantu masyarakat. Dan kita juga terlibat bagaimana untuk membantu masyarakat. Bagaimana untuk melaksanakan program-program bantuan ini. Misalnya untuk membantu mereka yang terjejas dari segi perusahaan kecil dan sederhana mereka melalui berbagai jabatan dan agensi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Anjuran Moden dan Mintred di Hotel Raya Convention Center Kuching pada Sabtu. Dato' Amar Awang Tengah turut berharap semangat kerjasama yang sudah menjadi budaya dalam kedua-dua kementerian ini akan dapat terus dipertingkatkan supaya dapat bersama-sama menyumbang ke arah usaha membangunkan negeri ini dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kita bersyukur bahawa negeri kita ini stabil. Negeri kita ini aman, damai. Di mana aspek keselamatan kita terjamin. Walaupun masyarakat kita adalah terdiri daripada berbagai kaum, pegangan agama berbeza-beza. Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai itu juga dimeriahkan dengan persembahan tarian selamat datang, persembahan live band dan karaoke oleh warga Moden dan Mintred. Laporan selanjutnya. Progres pembinaan lebuh raya PEN Borneo setakat ini telah berjalan lancar biarpun terdapat beberapa cabaran yang perlu diberikan perhatian oleh Jabatan Kerjaya JKR Sarawak serta pihak kontraktor. Menurut Menteri Kanan Kerjaya Datuk Seri Fadilah Yusof, secara keseluruhannya terdapat projek yang telah siap baru-baru ini, ada yang bakal siap penghujung tahun ini, manakala ada juga yang disasarkan siap pada April 2023. Tapi dengan komitmen daripada pasukan JKR Sarawak dan juga WPC, saya berkeyakinan khususnya beberapa program ataupun beberapa package boleh disiapkan dalam penghujung tahun ini. Jadi kalau kita dapat siapkan sekurang-kurangnya 80% projek, keseluruhan projek PEN Borneo ini dalam penghujung tahun ini, sudah pasti ianya akan memberi kelegaan kepada para pengguna. Beliau berkata demikian dalam sidang media jelajah FT Roadpedia Sarawak di lapangan terbang Bintulu pada Jumaat. Jelas Datuk Seri Fadilah lagi, antara cabaran yang terpaksa dilalui kontraktor ialah kekurangan bahan-bahan kuari, kenaikan harga diesel serta kekurangan tenaga kerja dari luar negara. Jelajah FT Roadpedia Sarawak kini telah melalui lebuh raya PEN Borneo merentasi Sibu ke Bintulu dengan melalui pakej kerja 7 dari persimpangan Bintango ke Jambatan Sungai Kua sepanjang 75.97 km, pakej kerja 8 dari Jambatan Sungai Kua ke Jambatan Sungai Arif sepanjang 63.67 km dan pakej kerja 9 dari Jambatan Sungai Arif ke persimpangan Lapangan Terbang Bintulu sepanjang 64.53 km. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut memberitahu pihaknya juga memantau aspek keselamatan di sepanjang pembinaan lebuh raya PEN Borneo ini supaya memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya yang melaluinya. Ada teguran juga daripada rakan-rakan kita, wakil-wakil rakyat dan pemimpin setempat, iaitu Traffic Management Program, tanda arah, tanda amaran dan juga lampu khususnya reflectors pada waktu malam tidak begitu jelas. Itu perlu dipertingkatkan
untuk memastikan bahawa orang ramai tahu di mana ada persimpangan ataupun adanya diversion, cukup tanda amaran ataupun lighting yang boleh memberi amaran awal kepada orang supaya tidak mendedahkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Di Dewan Undangan Negeri Dun Tarat pula, program Ziarah UKAS Komuniti Ngabang Gawai 2022, Anjuran Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sungai Bari telah berlangsung dengan jayanya pada Jumaat. Program ini diisi dengan aktiviti gotong royong mendirikan ranyai, membuat kuih tradisional penganan jala dan memasak bersama penduduk kampung pada sebelah siang bagi persediaan untuk aktiviti pada sebelah malam. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, budaya kunjung-mengunjung perlu diteruskan bagi memastikan hubungan silaturahim sesama penduduk menjadi semakin erat serta kukuh. Hari itu program UKAS sebenarnya. Utai ke beda nama utai pilih baik saja. Dan aku sekali lagi beri saya terima kasih kepada tuan rumah. Kau bala kita Sungai Bari, lawan kita sanggup jemput kami untuk ngabar kan itu. Aku mesti minta ranya ya kak. Ayah utai di mana-mana dia. Bisik kong ya kak. Boleh macam dia lah. Jadi lagi kita sama-sama gelami ke diri. Belumlah sudah 2 tahun negara ini, tuan rumah. Walaupun lagu yang nak keluar lagi, kita dah temu nama lagu ya, nama suara ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Selamat gawai. Pada sebelah malamnya, Datuk Roland Sagah telah menyempurnakan simbolik penyerahan kotak ngabang gawai UKAS yang diisi dengan kuih penganan jala kepada para tetamu yang hadir. Beliau bersama-sama Ketua Kampung juga telah menyempurnakan upacara ngetas ranyai dan ngiling bidai sebagai penutup sambutan gawai Dayak di Kampung Sungai Bari pada tahun ini. Manakala Ketua Kampung Sungai Bari Ambrose Budet Jabu turut menzahirkan penghargaan kerana kampungnya telah dipilih untuk penganjuran program ziarah UKAS itu. Di Miri pula, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah memperuntukkan sebanyak RM100,000 menerusi projek transformasi luar bandar RTP Dun Piasau bagi membaik pulih bangunan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Miri. Sebelum ini, kerosakan pagar lama telah menyebabkan insiden kecurian melibatkan kehilangan mesin jahit baju, peti sejuk dan sebagainya. One is the pagar, as you can see, because break in lah, they come in and take away things lah. So that's number one. Number two, the door outside lah, the gate itself, and number three, the awning lah. To see whether this 100,000 lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan bagi meninjau tapak bangunan PPWS Miri pada Khamis. Tambah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau itu lagi, projek RTP ini dijangka akan dilaksanakan pada bulan Ogos ini nanti selepas sesi cabutan undi projek oleh pejabat residen bahagian Miri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Salam UKAS.